Selamat pagi. Perkara yang paling mengejutkan aku pada pagi ini ialah apabila UMNO memecat Zaharin Muhammad Yassin. Aku rasa ramai orang kenal siapa ini Zaharin. Bagi saya seorang pemerhati politik dan juga penganalisis politik, saya sangat mengenali beliau. Beliau merupakan salah seorang blogger paling berjaya UMNO pada satu ketika dahulu, dan beliau ini adalah orang yang paling lantang mempersoalkan ataupun mengkritik perbuatan-perbuatan yang aku pikir tidak baik yang berlaku dalam kepimpinan UMNO. Namun demikian, seperti biasa, yang mengkritik Presiden UMNO pasti akan dipecat. Tapi yang menjadi persoalan aku pagi ini ialah kenapa yang mengkritik naib Presiden UMNO, mengkritik Perdana Menteri UMNO tak dipecat-pecat lagi. Siapa lagi kalau bukan Lokman Adam. Ismail Sabri Yaakob telah secara sah menyaman Lokman Adam di Mahkamah Tinggi atas perbuatan Lokman Adam yang menghina kerajaan dan juga menghina Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Harus diingat, dalam UMNO hierarki kepimpinan sangat dihormati. 5 top 5 UMNO, salah seorangnya ialah naib Presiden UMNO merangkap Perdana Menteri UMNO adalah Ismail Sabri Yaakob. Seringkali dikecam secara terbuka, dihentam secara terbuka, dan yang paling penting, telah pun disaman fitnah oleh Ismail Sabri Yaakob, dan Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini telah pun memenangi arahan daripada mahkamah supaya Lokman Adam tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan dan tidak lagi membuat video berkaitan perkara itu. Namun demikian, yang menjadi kekesalan kita sebagai pemerhati dan pemerhati politik ini ialah Muhammad Zaharin atau Zaharin Muhammad Yassin ini pula dipecat oleh UMNO kerana kelantangannya mengkritik dan mengecam UMNO sejak kebelakangan ini. Itulah persoalan aku. Kenapa yang mengkritik Perdana Menteri UMNO tak dipecat-pecat, tetapi yang mengkritik kepimpinan Presiden UMNO dipecat serta-merta pula. Majelis Kerja Tertinggi UMNO malam tadi bersetuju memecat aktivis politik Datuk Zaharin Muhammad Yassin daripada ahli parti berkuat kuasa serta-merta. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata keputusan itu diambil mengikut pasal 10 dalam .6 dibaca bersama pasal 5.6 kerana Zaharin didapati melanggar etika ahli UMNO di bawah pasal 20.9 Perlembagaan UMNO. Adalah dimaklumkan bahawa mesyuarat MKT memecat Datuk Zaharin Muhammad Yassin daripada menjadi ahli UMNO berkuat kuasa serta-merta. Baguslah tu. Kalau Zaharin dipecat UMNO, aku rasa masih banyak yang sedia menerima perjuangan beliau sebagai aktivis politik ini. Kalau dia pergi ke PKR, aku fikir dia akan diterima. Apalagi kalau PBM, Parti Bersatu Malaysia. Kalaulah Bersatu ambil ini satu kelebihan dan keuntungan untuk PBM. Tak apalah, pecat lagi ramai-ramai, dipecat, lagilah bagus. Aku fikir selepas itu, selepas kes Najib dipenjarakan di penjara Kajang, aku ingat adalah pembersihan berlaku, adalah peningkatan kebersihan berlaku dalam UMNO. Tetapi yang dipecat ini lain pula yang berlaku pada hemat aku. Saudara-saudara, Zaharin yang juga seorang blogger sebelum ini lantang mengkritik beberapa pemimpin parti, termasuk Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi melalui media sosialnya. Mei lalu, Zaharin mengkritik Zahid susulan kononnya wang yang diterima dari Singapura bagi tujuan kepentingan UMNO. Katanya, UMNO tidak pernah menerima wang daripada individu pemegang jawatan dalam parti itu. Sebaliknya, bantuan kewangan disalurkan kepada pengurusan UMNO bahagian melalui ibu pejabat parti itu. Mengulas lanjut, Ahmad berkata mesyuarat MT juga menerima peletakan jawatan Tan Sri Zulhasnan Rafiq sebagai pengerusi lembaga disiplin UMNO dan merakamkan ucapan terima kasih atas khidmat yang telah
beliau berikan. Ini pun satu keputusan yang sangat mengejutkan kita. Bayangkan Tan Sri Zulhasnan, yaitu pengurusi lembaga disiplin UMNO, pun telah letak jawatan serta-merta. Daripada perkara ini kita dapat melihat ada sesuatu yang sedang berlaku dalam UMNO. Aku tak tahu apa yang mau dicakap, aku tak tahu apa yang sedang berlaku sesuatu itu, tapi daripada indikator, daripada petunjuk-petunjuk ini, ada sesuatu yang sedang berlaku di dalam UMNO. Bayangkan saja, Zakharin yang mengkritik kepimpinan UMNO dipecat. Manakala jawatan Tan Sri Zulhasnan pula yang meletak jawatan juga sebagai seorang pengerusi lembaga disiplin UMNO pun letak jawatan. Dua perkara ini menjadi indikator yang boleh kita jadikan satu alasan untuk kita berpikir dalam-dalam apa sebenarnya yang sedang berlaku di dalam UMNO. Kenapa Zakharin dipecat dan mengapa pengerusi disiplin UMNO ini pula letak jawatan. Biasanya lembaga disiplin UMNO ini akan menentukan kes-kes tertentu, kes-kes yang akan melibatkan pemecatan, tindakan tata tertib dalam UMNO. Tapi kenapa serentaknya mereka ini letak jawatan? Kenapa? Tan Sri Zulhasnan letak jawatan dikala Zakharin dipecat. Pikir-pikirkanlah saudara-saudaranya. Sebagai penggantinya, mesyuarat bersetuju untuk melantik Datuk Muhammad Hafarizam Harun sebagai pengerusi lembaga disiplin UMNO yang baru. Terdahulu, MT UMNO sepakat memutuskan pembubaran parlimen hendaklah diadakan dalam masa terdekat bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini juga. MT UMNO menyerahkan kepada naib presidennya yang juga Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung tarikh pembubaran parlimen dan PRU 15 untuk dipersembahkannya di Pertuan Agong. Macam konten aku sebelum ini, aku terfikir seakan-akan UMNO ini adalah penggerak kepada Ismail Sabri Yaakob pula. Di mana kuasa Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri? Ismail Sabri Yaakob adalah Perdana Menteri untuk rakyat Malaysia dan dia adalah Ketua Kabinet, Ketua kepada Pentadbiran Malaysia, bukan kepada UMNO. Majikan Ismail Sabri Yaakob bukan UMNO, tetapi rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia. Jadi aku fikir tindakan UMNO mengumumkan perkara-perkara seperti ini memperlihatkan seakan-akan UMNO mau beritahu Malaysia ini milik UMNO. Itu pendapat aku dan pada sudut pandangan perspektif aku. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, sekali lagi aku timbulkan kerisauan aku tentang parti UMNO ini pada sejak kebelakangan ini. Zakharin dipecat, tapi Lokman tak dipecat-pecat. Zakharin mengkritik kepimpinan Zahid Hamidi, dipecat. Tapi Lokman Adam mengkritik, mengecam naib Presiden UMNO, merangkap Perdana Menteri UMNO yang mana telah disahkan melalui saman Ismail Sabri Yaakob di mahkamah, tak juga ada tindakan tata tertib. Kenapa itu berlaku? Sekian dulu. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.